وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Dr. Syuhada. Mohon maaf kerana ada masalah. Tadi terlambat sikit Fadil Doktor. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan tanpa melengah masa. InsyaAllah Ustaz sampai pukul 9 Ustaz insyaAllah. Jadi bidun takhir urahibu bisayyid al-Fadil al-Ustaz Dr. Syuhada Mahmud falyatafaddal mashkura. Ustaz, suara Ustaz tak dengar tu. Ustaz termute agaknya mikrofon. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, wa salihatihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin. اللهم افتح علينا فتوح العرش واجعل اعمالنا خالصة الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. إخوة الإيمان, terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Husain Keraman 2, pada datuk-datuk dan sidang jemaah yang berkesempatan hadir pada malam ni, alhamdulillah. Dan mohon maaf kerana dia tak berapa mesra link Mona tadi, macam-macam diminta jadi saya tak pernah buka. Jadi walaupun sudah bermula pukul 8 tadi dah cuba kan, tapi apapun alhamdulillah kita dapat bersama malam ni. Dan saya difahamkan oleh Ustaz Syed dan Ustaz Masjid, imam-imam kita, bahawa ini kira kelas pertama lah. Dan kita nak panas lain sikit tuan-tuan. Kita nak menyemarakkan semangat kita kembali untuk sentiasa berkuliah, sentiasa terikat dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi insya-Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama berikan kata semangat, tausiah dan tazkirah, alhamdulillah ya. Dan kalau kita faham bahawa tradisi ataupun style majlis ni dia slow and steady lah. Maknanya kalau wirid tu wirid penuh, wirid imam-imam kita pimpin, kita zikir dengan doa yang syahdu dan merdu. Dan biasanya pukul 8 tak boleh start kita kan, kita ba'diyah dulu. Tapi oleh kerana masing-masing hari ni di rumah masing-masing kuliah ataupun tuan-tuan, insya-Allah kita cuba dalam ruang waktu 40 minit ini kita cubalah mengulang kaji bersama dasar at-tawasul bil haqqi was sabar. Sentiasa kita berpesan-pesan pada kebaikan dan kesabaran dan kebenaran tuan-tuan. Jadi saya suka nak sebut ya penutup daripada ayat surah Ali Imran tuan-tuan, dan disebut sebagai Az-Zahrawain. Dua surah yang disebut sebagai Az-Zahrawain iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran ya.
Dan pada penutup tuan-tuan surah Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Subhanallah. Ya, wahai orang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan yang paling mesra lah. Ini panggilan yang paling sempurna tentang Nidaur Rahman, panggilan Allah kepada kita, iaitu supaya kita tunduk dan sentiasa patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, ya, bersabarlah. Isbiru, kemudian wasabiru, tingkatkan kesabaran. Warabitu, dan terlibatlah kamu dalam ribat. Ya, ribat tuan-tuan ya. Dan wattaqullah, setelah Allah sebut tiga perkara tadi, isbiru wasabiru warabitu, Allah sebut wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, kerana itulah jaminan kepada kejayaan kita, keberhasilan kita dunia akhirat dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kalau tuan-tuan perasan dalam surah Ali Imran ni Allah letakkan 200 ayat. Dan ayat yang saya baca tadi ayat yang terakhir lah. Ya, dan itu surah yang Nabi SAW akan baca waktu pagi sebelum subuh. Nabi akan baca surah Ali Imran ayat 191 hingga ayat 200. Okey, jom kita fokus sikit tuan-tuan apa yang dikatakan tentang riba. Ya, saya petik tafsir yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Hamid Nada, salah seorang ulama Azhar dalam Fakulti Bahasa Arab di Al-Azhar Syarif, tuan-tuan. Ketika mana beliau mengupas ataupun mengkategorikan riba itu ada dua jenis. Okey, satu tuan-tuan disebut riba yang berbentuk madani, tuan-tuan, ya, madani askari, dan tuan-tuan yang kedua riba yang berbentuk tuan-tuan maknawi. Okey, apa yang dikatakan riba ini, tuan? Riba itu ialah Allah sebut warabitu. Tuan-tuan, kita mesti mengikat diri kita dengan masjid lah. Kita mengikat diri kita dengan rumah Allah. Kita mengikat diri kita dengan majlis ilmu, majlis ta'lim. Jadi kita mesti terikatlah. Supaya tuan-tuan dengan keterikatan itu kita tak jauh. Tuan-tuan, kita tak salah langkah, kita tidak tersilap, tuan-tuan. Maka sebab itu riba ini tuan-tuan kita baca dalam surah Kahfi, warabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka. Pada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, Fityah itu pemuda-pemuda yang Fityah yang ada nilai futuwah remaja, semangat juang, tuan-tuan, al-futuwah, Fityah. Kalau bahasa Arab kita panggil fata, kan, muda fata. Macam Ustaz Syidi ni fata lah gitu, dia muda lagi kan, tuan-tuan. Jadi kalau dia jamakkan dengan Fityah, tuan-tuan, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang terpilih itu, tuan-tuan, pemuda-pemuda. Maka kalau kita mengaji tasawuf, tuan-tuan, dia ada satu istilah yang disebut futuwah. Maksudnya semangat macam mana, walaupun kita dirundung malang dengan pandemik yang tak berkesudahan. Dan saya masih ingat, tuan-tuan, kelas akhir sebelum kita di lockdown pada tahun lepas, tuan-tuan, saya ingat lagi kelas akhir hari Isnin, kelas hari Isnin malam Selasa di Banyu Husin, ketika Bilal kita mengumandangkan azan, cukup sebat dan syahdu. Tuan-tuan, ada unsur-unsur kesedihan dan kesyahduan kerana apa, masjid akan ditutup. Dan beberapa negeri ketika itu, tuan-tuan, saya ingat awal Mac, saya balik daripada Mesir, itulah, tuan, sebagai masjid negeri dah menutup masjid, kita tengah tunggu SOP, tengah tunggu arahan saja daripada pihak berwajib, daripada KKM dan tuan-tuan MKN. Maka memang lepas hari 2 tu kita tutup masjid. Masjid pasti ditutup bermula tahun lepas, tuan-tuan. Jadi dalam suasana kita masih bersedih dan terus, tuan-tuan, dalam tekanan ini, tetapi ia tidak menyebabkan kita hilang punca lah. Ya, maka kita kena rebound, tuan-tuan, warabatna ala qulubihim idqamu. Ketika mana pemuda-pemuda itu, tuan-tuan, dia meribabkan diri mereka. Kita gunakan kalimah ribab, tuan-tuan. Kerana dengan ribab ini, insya-Allah, asasnya isbiru wasabiru warabitu, sabar, tingkatkan kesabaran, dan kena ribab, ikatkan diri kita. Keterikatan ini kalau boleh saya sebutkan sedikit, iaitu musuh kita dalam perkara nak menjayakan ribab, musuh kita, tuan-tuan, dalam dunia ini, dalam
perjuangan kita tuan-tuan, iaitu yang perlu kita depani sekarang iaitu kejahilan. Okey, kejahilan ni merupakan musuh yang paling menghalang kita daripada mencapai niat dan tujuan kita menjayakan tuan-tuan hidup kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia tuan-tuan, kejahilan. Maka saya tertariklah ya dalam pada banyak masalah yang ada pada Facebook kita, banyak isu yang berbangkit dalam tuan-tuan dalam Allahumma salli dalam kita punya media sosial kita, dan seumpama tuan beberapa isu yang tenggelam timbul dan pelbagai isu tuan, tetapi adalah satu dua sudut baiknya kecanggihan teknologi ni. Antaranya malam ni kita dapat berkuliah walaupun ambil beberapa minit kerana kecanggihan saya tak capai, nak cuba buka cepat-cepat tak dapat jadi tuan. Cuma dari sudut saya katakan tadi ada kebaikan dia, sudut positifnya saya dapat satu tuan-tuan, satu bahan yang saya kira boleh saya kongsikan dengan jemaah Majlis Husin dan sidang jemaah yang sudi berkongsi yang join kita malam ini. Tuan-tuan, kalau kita lihat bahawa musuh kita kejahilan itu, maka kita perlukan senjata. Senjata apa tuan-tuan nak pakai? Boleh saya rangkum kata dia dengan riba tuan-tuan. Senjata apa tuan-tuan? Kalau kejahilan campur kefakiran. Al-jahlu tuan-tuan, kejahilan dia geng dengan fakir tuan-tuan, dia akan menimbulkan jarimah, akan menimbulkan isu-isu jenayah. Kenapa? Sebab dia tak ada duit nak makan tuan-tuan, dia terpaksa mencuri, dia terpaksa menipu, dia jadi scammer tuan-tuan. Kenapa? Jahilnya dia. Jahil tuan-tuan akan, kalau dia bergabung dengan fakir, dia akan jadi tuan-tuan, dia akan jadi penjenayah. Dia akan bengkak je dengan orang semua dua. Dia kata orang semua dua kayu-kayu, rumah besar-besar, tak nak tolong dia. Dia akan marah kat tuan-tuan, dia akan bakar kita. Dia akan bocorkan ayah kita. Dia kalau nampak orang kayu dekat tengah jalan, dia akan langgar. Sebab apa tuan? Kerana kejahilan. Kefakiran tuan-tuan campur jahil. Bahkan kefakiran campur jahil tuan-tuan, dia boleh jadi hadis Nabi SAW, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran yang mengundang, yang menjerumuskan kepada kekufuran. Dan kita baca banyak kes tuan-tuan, jenayah murtad berlaku kerana pihak-pihak yang sebelah sana menawarkan bantuan, tapi pihak sebelah kita ni tak memberikan bantuan. Contoh itu. Jadi fakir tuan-tuan kalau dicampur dengan jahil tuan-tuan akan menimbulkan jenayah. Okey, baik. Kalau tuan-tuan jahil tetapi dia kaya raya, kaya gila, dia mewah, tak terkesan pun, dia tiap hari pergi airport menatai, tiap hari dia tak ada miss pun. Token menatai aku suka je tu, tak ada terkesan pun. Covid kata Covid orang semua dua makan sedap je. Kan tuan-tuan, orang akan kalau jahil campur harta yang banyak, dia akan buat apa? Kerosakan, al-fasad. Okey, tak menafikan tuan-tuan ada rezeki nak makan, makanlah. Kalau mampu silakan. Tuan-tuan, tidak ada apa isu yang berbangkit. Cuma maknanya kalau kita ada harta tetapi kita tidak ada riba, kita tak ada ilmu tuan-tuan, maka kita gabungkan kekayaan itu dengan kejahilan, dia akan jadi tuan-tuan al-fasad, kerosakan. Dia rosaklah. Rosak macam tuan-tuan, dia akan biarkan kumpulan-kumpulan yang susah tu dalam keadaan susahnya, dia akan hidup dia dengan bermewah-mewah dia, menindas, memijak orang lain tuan-tuan, meminjak orang lain demi kemewahan dia. Ini kalau jahil campur kayu tuan-tuan, harta. Kluster yang ketiga tuan-tuan, yang pertama tadi jahil campur fakir, akan jadi apa? Jenayah. Jahil campur harta, akan jadi apa tuan-tuan? Fasad, kerosakan. Yang ketiga jahil campur sultan, dia bagi dia ke kerajaan, dia bagi kepercayaan untuk mengurus takbir negara. Tuan-tuan kalau jahil tuan-tuan campur kepada sebuah kuasa tuan-tuan, maka dia akan jadi apa? Istibdad, menindas. Dia akan tindas orang-orang. Dia pastikan dia akan kekal berkuasa selama-lamanya tuan. Kerana apa? Kerana dia menganggap bahawa puasa itu di tangan dia segala-galanya. Sedangkan kita baca tuan-tuan, antara amalan kita kena baca lepas maghribnya dan lepas subuh tuan-tuan, iaitu kita baca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kerajaan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pinjamkan kepada beberapa tempoh, beberapa penggal, kepada mungkin parti politik, kepada kerajaan pemerintah, kepada pakatan dan sebagainya tuan-tuan.
Itu sementara. Tuan-tuan, qulillahumma tu'til mulka man tasha. Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah akan cabut kepada siapa yang Allah kehendaki. Nampak tuan-tuan ya? Maka sebab itulah kalau kita perhatikan, kalau dia mengurus, kalau dia ingin terjebak dalam dunia pengurusan, pentadbiran, dunia politik kan tanpa ilmu, ataupun dia hanya dengan sentimen semangat, dengan sentimen-sentimen yang bukan atas benda kebaikan, maka dia akan menindas orang bawah. Istibdad, itu kluster yang ketiga. Jahil campur kuasa jadi istibdad. Yang compare tuan-tuan, jahil campur kalau digabungkan pula dengan kebebasan, al-hurriyah. Saya nak bebas, dan saya dah besar, saya tak nak terikat dengan undang-undang, dan saya tak nak pakai mask. Betul kan tuan-tuan? Dia nak ikut kepala dia je. Kan ya, kejahilan campur dengan kebebasan, dia akan jadi apa? Fawda, huru-hara. Fawda tuan-tuan, huru-hara. Dia akan buat apa yang dia nak buat. Dia akan suka hati dia lah, fawda lah tuan. Ini kalau kejahilan yang dicampurkan, yang digabungkan dengan al-hurriyah, ni kluster yang keempat. Okey. Kalau ada pun kluster yang kelima tuan-tuan, disebut kejahilan campur semangat beragama. Kelima tuan-tuan. Ni kalangan kita ramai ni. Kita ni orang beragama, alhamdulillah. Orang masjid, orang surau, orang kuliah, orang zikir. Kita ni alhamdulillah ya. Yang saya nampak dalam grup ni ada 60 yang turut mendengar ataupun melihat saya pada malam ni tuan-tuan ya. Kalau jahil tapi dia ada sentimen semangat beragama yang tinggi, sentimen ataupun tuan emosi yang tinggi, tuan berkobar-kobar untuk melaksanakan agama, dia akan jadi apa? Irhab. Irhab ni apa tuan? Teroris. Oh ni ustaz, kita tipu cerita teroris ni, dia macam ni tuan-tuan. Maknanya kalau kita beragama dengan ilmu tuan-tuan ya, kita kata awwaluddin ni ma'rifatullah. Dan tuan-tuan, beragama tu dengan makrifah, dengan pengetahuan, dengan keilmuan, dengan pengajian, dengan talaqi. Tuan-tuan, beragama tu tak boleh kita faham beragama tu macam kita mengaji internet ni dah. Macam kita cari macam mana nak buka, cari Google Line atau Google Meet tu kan. Beragama ni tuan-tuan maknanya dia ada saluran yang lebih perlu kita mengikut saluran yang lebih cermat dan teliti. Kalau tidak, tuan-tuan, kenapa jadi tembak sana, tembak sini, kafirkan orang sana, bid'ahkan orang sini tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak beragama. Dia nak mengamalkan sunnah, memakai jubah putih, menyimpan janggut, bersiwak. Dia nak mengamalkan sunnah, pastikan dia punya pakaian orang lelaki tak melebihi kulali. Dia nak mengamalkan banyak sunnah tuan-tuan. Dia nak laksanakan tahkimus syariah, dia nak laksanakan perintah Allah 100%. Tapi tuan, oleh kerana dia atas dasar latar belakang yang tak faham ataupun kejahilan, hanya dibina agama tu ada atas dasar sentimen apa tadi? Tuan-tuan, semangat semata-mata. Tuan-tuan, ada musim, ada isu dia semangat. Ada isu dia akan mati tuan-tuan. Itu tak boleh. Agama ni tuan, dia sentiasa hidup. Tuan-tuan, agama ini tuan-tuan, dia tak akan mati. Tuan-tuan, agama kita ni tuan-tuan Allah jaga. Maksud apa dalilnya Allah jaga? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Allah jaga Quran, maknanya Allah jaga agama. Allah jaga hadis. Allah jaga ulama, tuan-tuan. Kan? Maka sebab itu kluster yang kelima ni lagi merisaukan kita. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, kalaulah kategori yang pertama tadi, saya ulang semula ya. Kategori yang pertama tadi dia fakir, jahil, okey, dia akan dendam dengan orang kaya. Kerana dia akan mungkin terpaksa mencuri, dia akan masuk kedai, dia akan songlap barang, dia akan berlakon jadi scammer. Ini sebab apa tuan? Dia fakir, tertekan kerana kesusahan dia, tekanan hidup, tapi dia jahil. Kalau dia fakir tapi dia berilmu, dia tak akan jadi macam tu, dia tak akan mencuri, dia tak akan jadi scammer. Dia satu. Kategori yang kedua tadi tuan-tuan, dia jahil campur dengan banyak harta. Dia akan jadi apa tuan? Kumpulan yang melakukan kerosakan. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga tadi tuan-tuan, dia jahil tapi ada kuasa, dia akan menindas. Tuan-tuan, yang keempat, jahil tuan-tuan tapi inginkan kebebasan tanpa ada sekatan, tanpa ada sedang mendekat dia tuan-tuan, menyebabkan kejahilan itu akan membawa dia kepada apa tuan? Iaitu huru-hara. Tuan-tuan, kluster yang kelima ini saya kerana dia tuan-tuan kejahilan tuan-tuan tetapi ingin menunjukkan dia orang yang paling pandai dalam isu beragama. Dia paling tuan, kejahilan campur dengan sentimen
ingin beragama, dia akan dikumpulkan, dia akan aman, dia akan serang orang sini, dia akan tapikan saudara Islam dia tuan-tuan, dia akan bermesra dengan kaum-kaum yang menentang Islam. Kerana betul, kejahilan itu kalau digabungkan dengan agama lagi rosak. Walaupun kita faham kelima-lima unsur ni merosakkan tuan-tuan, tetapi ya boleh kita lanjutkan betapa tuan-tuan untuk mengawal perkara ini, maka jom kita ribau. Apa dia ribau? Kita memondok. Apa tuan-tuan? Kita memadrasahkan diri kita, memasjidkan diri kita, memasjid husinkan diri kita tuan-tuan. Mengikat jiwa kita tuan-tuan, menyalurkan infak kita pada masjid, pada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pada jalan kebaikan. Tuan-tuan, memberikan ruang dan waktu kita untuk terus belajar dalam keadaan kita ada tekanan. Dalam keadaan tuan-tuan kita cukup tak selesa, kita dah muak dah tuan-tuan hidup rumah ni. Tetapi tuan-tuan, ribab ini penting. Maka saya katakan tadi, Syekhuna Dr. Abdul Hamid Nada dalam mausu'ah tafsir ini disebutkan ribab itu ada dua jenis. Okey, tuan-tuan. Maka kalau kita tengok tuan-tuan, kita tengokkan tadi Ashabul Kahfi, telah Allah ikat mereka, hati mereka tu terikat tuan-tuan. Warabatna ala qulubihim idqam faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Memantapkan akidah mereka tuan-tuan, akidah yang tidak goyang. Akidah kita maknanya kalaupun kita kaya, kita akan menderma. Kalaupun kita susah, tuan-tuan, kita tak akan menjual maruah agama. Tuan-tuan, kalau kita orang alim, tuan-tuan, kita akan berprinsip menyampaikan kebenaran, benda yang hak. Kalau kita orang jahil, tuan-tuan, kita akan kekal belajar dan bertanya kepada orang alim. Ini tuan-tuan, ribab. Maka ribab ni tuan-tuan, ya, kalau kita boleh perhatikan dari konteks ribab yang disebutkan madani, tuan-tuan, itulah yang dikatakan madani itu ialah kewajipan pemerintah dari sudut pertahanan negara, menjaga sempadan negara daripada diceroboh, tuan-tuan, daripada dijajah oleh musuh, tuan-tuan. Maka sebab itu besar pahala orang yang berjihad, yang menjaga riba, tuan-tuan, menjaga sempadan negara ni antara jihad yang paling besar. Sehingga banyak hadis yang dikemukakan di sini, tuan-tuan, ya, yang disebutkan amalan dia akan berkembang. Tuan-tuan, amalan dia tak mati, maknanya jariah yang berpanjangan bagi orang yang berjuang, prajurit, abang askar, pakcik polis, siapa yang berkawal, tuan-tuan, di sempadan negara kita ni, tuan-tuan. Maka askar, tentera, frontliner ni, mereka dapat pahala jihad. Hingga kan, tuan-tuan, disebut dalam sebuah hadis, Sayyidina Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, dikatakan kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap orang mati, tuan-tuan, maka akan ditutup amalan dia, dah tak ada lah. Kita dah tak boleh beramal, dah mati. Tapi tuan-tuan, yang berterusan, yang berpanjangan, tuan-tuan, pahala ialah antaranya yang ribab, yang berjuang fi sabilillah, tuan-tuan, yang mengawal keselamatan negara, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, diorang ini pahalanya berkembang, membiak-biak, selagi selamat negara itu dia akan dapat pahala saham sampai ke hari kiamat. Dan orang yang ribab ni menjaga keselamatan negara ini, tuan, dia akan terselamat daripada fitnah kubur. Tuan-tuan, fatanil qabr, himpitan kubur maknanya, tuan, akan ada ular yang dikatakan syajaratul aqra yang matuk bagi mereka yang tidak solat. Tuan, maka bagi orang yang matinya dalam keadaan beribad ini, masya-Allah tabarakallah, dia akan selamat, tuan-tuan. Dia tidak akan mendapat apa-apa ancaman di alam barzakh nanti, di alam sana nanti, kerana dia telah beribad, telah menyumbang, tuan-tuan, nyawa dia, telah mengorbankan jiwa dia, tenaga dia, hartanya untuk berjuang fi sabilillah, tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Kita pindah, tuan-tuan, satu ribab yang lebih penting lagi, kategori yang kedua, iaitu bagaimana, tuan-tuan, Islam menggalakkan kita, menyuruh kita untuk warabitu, mengikat diri kita, tuan-tuan, untuk ribab yang berbentuk maknawi. Okay, bukan tadi askar. Tak semua orang dah jadi askar dalam kita ni. Tak semua orang mampu jadi polis. Tak semua orang gagah berani. Ada pengocut komen gitu, kan. Tetapi, tuan-tuan sekalian, kita masih ada ruang yang kedua, kita ribab fisabilillah, tuan-tuan. Iaitu ini yang dibenarkan oleh sabda Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar. Dua mata, tuan-tuan, yang takkan disentuh oleh api neraka. Tuan-tuan, mata tak disentuh oleh api neraka, tuan-tuan. Ya, maka sebab itu dia disebutkan bahawa apa dia? Iaitu, tuan-tuan, dua mata itu takkan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Satu, tuan-tuan,
mata yang menangis kerana takutkan Allah. Kan rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang duduk bermunajat, beristighatsah, memohon kepada Allah Taala dan mengalir air mata kesedihannya, tuan-tuan, inkisar hatinya, tazallul, sedih, tuan-tuan, syahdu, maka ini air mata, tuan-tuan, yang menyelamatkan tuannya daripada api neraka. Ini tak masuk air mata Olimpik ke, badminton kalah ke, tak masuk air mata, tuan-tuan, kalau tak dapat musangking ke, itu tak masuk senarai itu. Air mata yang dikira yang didapat syafaat, tuan-tuan, iaitu air mata yang mengalir kerana, tuan-tuan, al-inkisar, kerana kesyahduan, kerinduan, kerana gerun dan takut kepada Allah Ta'ala. Ini ribat dari sudut, tuan-tuan, ibadat kita, tuan-tuan, ribat hati kita, ya, dan dibenarkan pula dalam kategori yang pertama yang telah saya sentuh tadi, wa ainun batat tahrusu, tuan-tuan, tahrusu fi sabilillah, ya tuan-tuan, iaitu mata yang berjaga malam mengawal selia keselamatan negara, tuan-tuan, itu ribab yang dikatakan mengawal keselamatan negara. Sebab itu, ya, Syekhuna Dr. Abdul Hamid di sini dia datangkan, tuan-tuan, bahawa bagaimana Nabi SAW pernah menawarkan kepada sahabat untuk apa, tuan-tuan, ya, untuk perkara yang menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Ditanya, lalu balai, maka sahabat tanya Rasulullah, nak apa dia Rasulullah, kami nak dengar benda tu, perkara yang, tuan-tuan, mengangkat darjat kita dan menghapuskan dosa kita. Maka Nabi SAW membacakan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Ya, kita ratakan wuduk betul-betul walaupun musim sejuk pun nak. Kita sekarang musim panas kan, tuan-tuan. Musim sejuk, tuan-tuan, dia akan berwuduk dengan cara yang paling sempurna walaupun sejuk pun nak. Subuh, qiyamul lail, tahajud, tapi dia akan wuduk dengan sempurna. Yang kedua, Nabi sebut waqatratul khuta ilal masajid, melangkah, tuan-tuan, ke masjid. Yang saya tahu dekat masjid Husain ni yang melangkah jalan kaki ada seorang lah, Hajiah Kasmah tu. Yang lain-lain saya tak tahulah, tuan-tuan. Imam-imam kita boleh dah melangkah kuarter dalam pagar masjid kan. Tuan-tuan, orang yang melangkah. Jadi kita melangkah dengan berputarnya roda kereta kita, motor kita, tuan-tuan, ini melangkah jauh ke masjid, tuan-tuan, kasratul khuta. Ya, dan tuan-tuan, wantizarus salati ba'da salat, menunggu maghrib, sekarang dah azan isyak dah. Bagi saya 10 minit lagi, 15 minit lagi, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan. Maka kita menunggu nak sembahyang isyak. Kita nak tunggu lepas isyak kan, nak tunggu subuh. Menunggu maknanya merindui untuk kembali, tuan-tuan, untuk salat. Maka, tuan-tuan, itu Nabi katakan itulah riba. Fadzalikumur riba, tuan-tuan, itulah riba. Ya, tuan-tuan. Maka kita, tuan-tuan, itu 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Ittaqullah, tuan-tuan, sebelum Allah sebut takwa, Allah sebut isbiru, wasabiru, warabitu. Tuan-tuan, kemudian baru Allah rangkumkan, tuan-tuan, dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuan-tuan, Allah sebut takwa. Takwalah di musim COVID-19 ini. Tuan-tuan, bertakwalah, tuan-tuan, kita nanti insya-Allah kalau dah dibuka semula masjid, kita lah orang yang bertakwa, yang insya-Allah mengikat diri kita terus berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencintai, tuan-tuan, majlis ilmu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata kita jangan komen benda yang kita tak tahu. Jangan kita memandai-mandai nak jadi netizen yang paling berpengaruh, yang paling tuan-tuan, yang paling dibenci. Kerana apa, tuan-tuan? Kita kena jaga, tuan-tuan, takwa, nilai takwa, sebab kita jangan jadi kumpulan yang memecah belahkan masyarakat. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka oleh kerana ribab itulah, ya, dah ada 70 orang ni, tuan-tuan sekalian, ya, kita tengok bahawa antara perbincangan buku yang kita baca di Masjid Husain, tuan-tuan, nak khatam ni, insya-Allah, tuan-tuan, dah ujung-ujung ni. Ya, saya dah masuk sebenarnya pada, tuan-tuan, bab yang dah belakang-belakang dah ni. Ya, kita last dulu, kalau ikut catatan saya, tuan-tuan, kita kuliah akhir dulu pada 5 hari bulan Umpik. Sebelum Ramadan kita dah kelas kita bulan 2004. Tuan-tuan, 2021. Maka sampai bulan 7 ni pun tak ada lagi tanda-tanda yang kita boleh berjemaah bersama, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, tetap kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita, tuan-tuan, istiqamah dalam pengajian. Yang ada mana-mana link tu, tuan-tuan, buka, bacalah mana-mana yang boleh sampai kita dengar lah, tuan-tuan, ya. Dan saya kira insya-Allah pihak masjid, Ustaz Said and the gang, pihak pengurusan akan
mengatur kembali pengajian online lah sementara sebulan 2 ni, sementara belum ada berkeliling untuk membenarkan kita beroperasi tuan-tuan, membuka masjid kita. Maka insya-Allah jangan kita meleka, jangan kita lepas diri daripada untuk mengaji tuan-tuan. Saya nak baca 10 minit lah sebelum kita tangguhkan pertemuan malam ni. Ustaz Said, Ustaz Rushdi, Ustaz Syidi dan tuan-tuan sekalian, ya, dalam bab 13 saya ni, dalam bab 13 kitab Tuan Guru kita ni Ustaz Muhadir bin Haji Jol, tuan-tuan, simple dia tajuk dia. Tajuk yang sangat dekat dengan tuan-tuan, iaitu dalam isu boleh apakah stand kita pendirian ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut yang kita bincang dulu, dari sudut akidah, pendekatan sifat 20 ni dah lama lah tuan-tuan, dah 3 tahun kita baca ni kan, kitab ni kan. Lama dek Covid ni tuan-tuan, dan kita bincang dulu isu bertawassul, isu tabarruk kan tuan-tuan, kita dah bincang panjang lah, kena pulang kaji balik ni tuan-tuan. Kemudian ada ke sembahyang qabliyah Jumaat, boleh ke baca zikir lepas solat, ada ke zikir jahar, iaitu kan 9 suku saya akan dengan on dengan Jabatan Mufti lah tentang zikir lepas solat tuan-tuan. Okey, cuma dan kita bincang juga tentang adab-adab jenazah tuan-tuan, bagaimana pengurusan jenazah dan Covid ni, ada plus syarat-syarat yang lain lah. Cuma tuan-tuan, isu khilafiyah yang ulama tidak sependapat tuan-tuan, isu dalam yang saya nak sentuh sedikit saja malam ni, iaitu tentang bab 13 pada halaman 278 yang di kitab boleh buka lah tuan-tuan, iaitu isu Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum sambutan maulid nanti? Tuan-tuan perasan tak, kita tahun ni nak sambut maulid ni bila ni tuan-tuan? Kita ada lagi 10 hari untuk menghabiskan bulan Zulhijjah 1442, maknanya lepas 10 hari kita akan sambut Muharram tahun 1443. Kita akan berada pada Rabi' tuan-tuan lebih kurang 3 bulan dari sekarang. Ya, 90 hari daripada sekarang tuan, kita akan kembali kepada Rabiul Awal ataupun Rabiul Anwar. Tuan, bulan yang kita rindui, termasuk Ashrul Awakhir daripada Ramadan dan Ashrul Awail daripada bulan Zulhijjah tuan-tuan. Itu yang kita rindui, nisfu Sya'ban, Isra' wal Mi'raj, itu semua bulan-bulan yang kita kasih dan kita rindukan tuan-tuan sekalian ya. Halo Ustaz Said, ada anda ambil 10 minit lagi ya. Tuan sekalian, maka kalau kita perhatikan ya, dalam isu khilafiyah ni, kita kata apa yang dikemukakan oleh agensi agama kita, badan-badan yang berwibawa tuan-tuan, yang ada autoriti tuan-tuan, contohnya kita bergantung kepada berkeliling ataupun fatwa irsyad daripada Jabatan Mufti kita, mengatakan bahawa isu khilafiyah ni kita jangan berkelahi, jangan bertengkar. Okay, tuan-tuan, antara isu khilafiyah yang kita dah bincang panjang, isu kunut, isu talqin, isu tahlil, isu yasin malam Jumaat, isu baca wirid lepas sembahyang kuat kebelahan pun dah panjang kita bincang tuan-tuan. Malam ni dalam isu Maulid Nabi SAW, maka ada kumpulan yang melarang sambutan ini kerana alasannya bid'ah dalalah, sesat, tak ada dalil, Nabi tak buat. Maka macam mana pula stand kita? Saya percaya tuan-tuan dah ada stand. Yang bersama kita Ustaz Said malam ni 72 orang lah yang saya baca ni. Maknanya semua bersetuju. Apa yang Masjid Husin atur, apa yang pihak penganjur laksanakan, insyaAllah kita ikut je. Kan tuan-tuan? Tak ada isu. Tapi mungkin ada di sana 1-2 suara sumbang yang akan kata apalah, inilah sebab tahun lepas batu Covid. Oleh kerana Covid tak ada sambutan maulid, bagus dia kata. Tahun lepas tak ada maulid. Ya, sebab apa Covid? Padahal muka orang-orang ahli maulid ni, suku-suku geng-geng berzanji ni, geng-geng qasidah ni, saksi tak ada harapan lah kau nak maulid dah. Kata padahal muka sebab datang Covid. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini tuan-tuan mungkin salah tanggap lah, salah faham lah kita kata kan. Maka sebab itu tuan-tuan, jawapan yang dikemukakan oleh ulama tuan-tuan kata sunat. Tuan-tuan, sunat menyambut sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat tuan-tuan, dalil kita bukan Mesir, dalil kita bukan Saudi, dalil kita bukan Maghribi, bukan Yaman. Dalil kita mesti balik kepada Quran hadis. Boleh Maka dalil tuan-tuan yang dikemukakan oleh Quran tuan-tuan, ya, antara lain ayat dalam surah Yunus tuan-tuan, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan kurniaan Allah dan rahmat, hendaklah dengan itu mereka bergembira dengan kurniaan Allah dan rahmatnya itu. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tuan-tuan. Jadi kita nak petik, nak faham tafsir, tuan nak ikut siapa? Tuan-tuan tak payah ikut TGDS dia, Dr. Syuhada tu, apa kemampuan dia nak tafsir Quran?
Tuan-tuan tak boleh ikut ulama-ulama ustaz-ustaz muda ni tuan-tuan, kami tak ada kemampuan. Ulama Malaysia tak ada kemampuan nak tafsir tuan-tuan. Kita mesti ikut tuan-tuan ulama-ulama yang mu'tabar, yang ada keahlian yang sebenar. Maka tuan-tuan, mereka itu disebut sebagai tuan orang yang ahlul hilmi wal aqad. Mereka ulama yang mu'tabar, antaranya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti tuan ketika mana beliau menafsirkan kalimah rahmat ini, tuan-tuan, maksud apa rahmat Allah Ta'ala ni? Maka dikata bi rahmatihi dalam ayat surah Yunus tadi adalah bi Muhammadin. Katakan kan, ya Rabbama katawasafa bi Muhammadin. Tuan-tuan, apa maksud rahmat Allah Ta'ala di situ? Iaitu Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Habis yang tuan-tuan sekalian, yang Imam Suyuti ni mana dapat tuan-tuan rahmat ini maknanya Nabi Muhammad. Maknanya bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maknanya boleh buat sambutan, jamu orang makan. Panggil pula Ustaz-Ustaz Qari, Ustaz Amir Rahman baca Quran. Panggillah Syekh Solah Syekh Abdul Nabi baca Quran. Panggillah Asatizah kita, tuan-tuan guru kita bagi kuliah. Ustaz Azman baca bagi kuliah, Ustaz Azman Aziz, Ustaz Azman Muhammad. Tuan, panggillah mereka. Maka tuan-tuan maknanya boleh bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Dalam erti kata ini sebagai dalil umum yang menganjurkan kita untuk menyambut maulid Nabi SAW. Tuan-tuan, okey, point dia, Imam Suyuti ni diambil kat mana dalil ni? Imam Suyuti ni bukan memang bedal dah. Bukan macam kita kata memang hantam yang mana vaksin yang bagus, mana vaksin yang tak bagus. Kita main hantam tuan-tuan kan. Dia yang betul tuan, Imam Suyuti ni dia dah study, ada dalil sandaran dia tuan. Imam Suyuti berasaskan kepada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupu Nabi yang hebat, yang antara yang pakar Quran, yang Nabi doakan kebaikan dan rahmat dan fiqh keilmuan bagi Abdullah bin Abbas. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kata maksud rahmat di sini ialah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita pun faham kan, kita dengar tiap-tiap hari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi bawa rahmat, maka yang lahir itu rahmat. Maka apakah silapnya kalau orang nak menyambut, menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya tak ada apa isu lah, tuan-tuan, nak menyebut maulid. Jadi kita doakan insya-Allah sebulan 2 lagi ini secara berangsurlah dapat kita beraksi secara biasa, dapat perlahan tuan-tuan kita berhimpun di rumah Allah Ta'ala, masjid dapat kita buka, bil khusus kita mulakan dengan solat Jumaat, ya. Moga-moga tuan-tuan insya-Allah ya, perkara-perkara yang kita doakan ini, ribab kita tuan-tuan, perjuangan kita perlu kita teruskan. Dan insya-Allah saya kira saya berhenti di situlah untuk bacaan kitab. Ambil semangat tuan-tuan, nak panas line dululah. Mudah-mudahan ada rezeki nanti, mungkin bulan depan ke, kalau tak ada fizikal kita online dulu dah selesai kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ya perbincangan ringkas saya ni ada manfaat ya untuk diri saya, dan mudah-mudahan ada manfaat dan keberkatan juga untuk tuan-tuan sekalian. Jadi barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pihak pengurusan masjid untuk ada apa-apa maklumat selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hayakumullah wa bayyakum al-fadil Dr. Syuhada Mahmud. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat menarik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairul jazaa. Tu'allimuna al-ma'rifah daqiqah yani. Hafizakallah Syekhna. Allah yu'tikumul afiyah. Dan kepada sidang jemaah yang saya sayangi sekalian, Masjid Husin juga turut merindui keadaan macam mana penuhnya masjid kita suatu ketika dahulu, dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak yang sedang melanda negara kita dan melindungi kita seluruhnya. Moga-moga dapat kita kembali sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala, teruskan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Dan saya rasa cukup sekadar itu. Sebarang kekurangan pihak kami mohon maaf kepada al-fadilatul doktor. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi